Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Selamat pagi lah kalau awak tengok ni pagi Selamat tengah hari kalau tengok tengah hari. Selamat malam kalau tengok malam. Okay. Alright, untuk 3.1 ini video yang kedua, bahagian kedua dalam Newton's Universal Law of Gravitation. Dalam pembelajaran yang lepas awak belajar tentang macam mana untuk awak mencari nilai universal force atau gravitation force, nilai F tu lah, dan beserta formulanya. Satu lagi awak belajar tentang nilai G kecil, gravitational acceleration, dan juga formulanya, dan juga beberapa penyelesaian lah kepada problem solving yang kita dah buat minggu lepas. So untuk video seterusnya, video kali ini awak akan belajar bahagian kedua, iaitu berkenaan dengan centripetal force. Centripetal force. So kalau awak tak ada modul ni, boleh download dekat link dekat bawah. Saya sediakan link untuk PowerPoint yang saya tunjukkan ni. So boleh guna modul ni bersama-sama dengan video ni untuk awak tengok dan awak salin semula, atau awak pause dulu sebelum saya buat penyelesaian je, awak buat, kemudian awak check your working line lah, sama ke tak sama, check jawapan. Okay. So untuk kali ni awak akan belajar tentang centripetal force atau daya memusat. Apa itu centripetal force? Kalau tak pernah dengar lagi sebarang lecture tentang centripetal force, boleh klik dekat card dekat atas ni, atau dekat link dekat bawah ni. Saya sediakan satu video pengajaran yang saya dah pre-record tahun lepas lagi. Okay, untuk sesi tahun lepas lah, PKP 1.0. So boleh guna video tu untuk tengok dulu. Yang tu saya cerita detail macam mana centripetal force berlaku, apakah contoh-contohnya. Kat sini saya ringkaskan sahaja. Okay. So what is centripetal force? It is a force. Ia adalah suatu daya. Ingat, centripetal force adalah suatu force. Daya memusat adalah suatu daya. Okay, daya tu datang dari mana, ataupun apa yang menyebabkan daya ni wujud? It is the force needed by an object, satu daya yang diperlukan oleh suatu objek untuk mengekalkan keadaannya berada dalam circular motion. Apa itu circular motion? Dalam satu gerakan membulat. Okay. So untuk suatu objek kekal dalam keadaan gerakan membulat, dia perlukan suatu daya. Dan daya tersebut, awak kena tahu lagi lah apa ciri-ciri dia. Right. The sources that produce centripetal force. Kita tengok apakah contoh-contoh yang akan menghasilkan daya memusat. Okay. So example below are the rotation of a coin on a turntable. Tahu turntable? Turntable ni adalah kalau awak pergi kenduri, dia ada sediakan satu hidangan tu, awak boleh tolak lauk-lauk dekat atas tu, atas satu hidangan bulat tu kan. There is somewhat macam turntable lah, satu meja yang kita boleh pusing dia. Okay, a turntable. This is a turntable. This is a coin on a turntable. So a centripetal force is provided by the friction between the disc and the coin. So bila kita pusingkan ataupun gerakkan this turntable, gerakkan ke sini dan gerakkan ke sini, maka this coin are going to move in a circular motion. Wang siling yang berada di atas meja ni akan berada dalam satu gerakan membulat. So macam manakah koin tersebut boleh mengekalkan dirinya dalam gerakan membulat tu tanpa dia terpelanting keluar daripada turntable tersebut? Jawapannya, mestilah ada suatu daya memusat. Kenapa saya lukis dia ke arah tengah? Nanti kita akan belajar. Okay. So this is one example of a centripetal force. Alright. So the next example will be a car which move in a roundabout. So pergi ke roundabout, kereta masuk dalam roundabout, dia akan pusing that roundabout. So this will also provide the centripetal force ataupun produce a centripetal force by the friction between the wheels of the car and the road surface. So permukaan tayar dengan permukaan jalan raya akan bergeser, menyebabkan
terhasilnya satu centripetal force. Arahnya juga kalau saya nak lukis, arah ke arah pusat bulatan tersebut. Okay, so kita akan perkenalan dengan formulanya secara ringkas. When an object of mass m move in a circular path of radius with a linear speed v, apabila satu objek berjisim m bergerak dalam satu gerakan membulat dengan halaju v, dan halaju tu adalah halaju linear. Awak tak perlu tahulah halaju linear. Ada kawan-kawan dia halaju nama lain lah. Ni halaju linear. Okay, nanti advance awak akan belajar di matrikulasi atau di universiti lah. So back to the context here. Apabila suatu objek dengan jisim m bergerak dalam satu gerakan membulat dan mempunyai halaju v, the magnitude of the central force given by the formula F sama dengan mv kuasa 2 bahagi dengan R. Okay, mv kuasa 2 bahagi dengan R. So F here is what we know as the centripetal force. So untuk cari centripetal force, ambil nilai jisim darab dengan halaju linear kuasa 2 bahagi dengan nilai R. Okay, apa tu nilai R? R tu adalah jarak daripada objek kepada pusat bulatan. Katalah ni bulatan dia. Ni bulatan dia. So sini objeknya, sini pusatnya. So R will be from here to here. From here to here. So this is R. Okay. So objek dengan jisim M bergerak dengan halaju linear V. Halaju linear, so saya buat garis lurus. Alright. So ini formula dah lah. F sama dengan mv square bahagi dengan R. That is the first one. So if the question happens to ask you about the acceleration of the object, kalau awak nak cari nilai pecutan objek ni, kita boleh cari nilai pecutan objek ni. Halaju kita dah ada, kita boleh cari nilai pecutannya. So we derive it by using Newton's second law of motion, and finally we'll get this formula. Kita dapat formula ni, A sama dengan V kuasa 2 bahagi dengan R. Kita ganti-ganti saja, tinggallah formula ni. So dua formula ni will be our main objective for today's learning. Awak akan tahu ataupun try to use these two formula in order to solve few questions. For example number 1. Okay, kita tengok soalan pertama. Kenapa example nombor 6? Sebab ini sambungan daripada yang video lepas. Kita buat nombor 1 sampai nombor 5. So hari ni nombor 6. Kalau tak tengok lagi, tengok dekat video yang lepas. Okay, a coin of mass 0.0025 kg. This is our mass. Okay, kita label macam tu. Place 0.3 meter from the center of a rotating. Jarak dia 0.3 meter daripada pusat. So yang ni coin, daripada coin kepada center tu jarak dia adalah 0.3 meter. Jisimnya adalah 0.0025. Astaga, apa tu? 25 kg. Allah, apa tu? Okay, 0.0025 kg from the center of rotating. Ini tengah dia. Horizontal turntable with speed. So halaju dia pun 0.5 meter per saat. Okay, so gambaran dia adalah seperti berikut. So this coin will move in a circular motion like so. Dia akan bergerak mengikut garisan ni pada titik di sebahagian sini. Okay, dengan halaju 0.5 dan jisimnya. So your 0.3 meter here will be your R. Kat sini adalah nilai R awak. Okay, so there will be a centripetal force acting on the center of the rotation. Saya label kat sini ya. Siapa yang tak tengok video lagi, ni explanationnya. So there will be a centripetal force acting to this side, F. Okay, centripetal force that acting towards the center of the rotation.
Center of the rotation. Alright. So macam mana nak cari first the centripetal force needed to keep it moving? Okay, masih lagi guna A sama dengan F. Sorry F sama dengan M V kuasa 2 bahagi dengan R. Okay, so jisim pastikan dalam kilogram 0.025 darab dengan V kuasa 2 0.5 kuasa 2 bahagi dengan jaraknya 0.3. Right, tekan kalkulator awak betul-betul. Okay, dan pastikan yang mana ada kuasa 2 tu kuasa 2 kan. Okay, make sure dekat sini janganlah awak lose mark sebab awak careless. Your V value should be squared. Mesti squared. So your answer will be 2.08 times 10 to the power of negative 3 Newton. There you go, the centripetal force. So soalan minta centripetal force, maksudnya nak cari F. Soalan B, soalan minta centripetal acceleration. Maksudnya soalan suruh cari apa? Soalan suruh cari A. So question B, A will be equals to V square bahagikan dengan R, formula nombor 2 tadilah. Okay, so ambil nilai V kita kuasa 2 kan, 0.5 tutup kurungan kuasa 2 bahagi dengan R dia 0.3. Maka dapatlah nilai pecutannya somewhere pula dah around 0.83. Okay, ms negative 2. Okay, so once again I would like to stress out that both of your answer should be in the correct unit. Pastikan force dalam Newton, pecutan dalam ms negatif 2. Nanti awak dah pandai kira, tapi unit kantoi. Bila unit kantoi, markah akhir awak boleh jadi tak dapat. Okay, jawapan mestilah berserta dengan unit yang tepat. Kalau force Newton, kalau pecutan ms negatif 2. Kita move on kepada soalan seterusnya. Right. Frictional force between the wheel and the surface of the road is 6,480 Newton. When the car move in a roundabout, okay, ini kisah dia bila satu kereta bergerak dalam satu roundabout. Awak dah tahu dah, the main focus here is about centripetal force. And the roundabout have a radius of 50 Newton. Okay, ni dia bagi dah radius ni, maksudnya R dia lah. The mass of the car 1000, itu adalah nilai M. Calculate the linear speed. Nah, soalan minta cari linear speed. Okay, kita label dulu apa yang kita dah dapat ke sini. First kita ada frictional force, which also indicates the centripetal force. Kenapa saya cakap macam tu? Okay, the reason being adalah kenapa kereta boleh berputar dalam satu roundabout tanpa tergelincir keluar daripada roundabout? Jawapannya adalah kerana disebabkan oleh frictional force di antara tayar dan juga permukaan jalan. So, nilai frictional force antara permukaan tayar dengan jalan sama dengan nilai centripetal force. So, apa yang saya cuba cakap kat sini adalah this frictional force is also the value of centripetal force. Okay, centripetal force. Right, 50 meter will be our R. 1000 kg will be our mass. Bukan our mass lah, the car mass, the mass of the car. Calculate the linear speed, which is the value of V sama dengan apa. So, nak guna formula nombor 1 ke nombor 2? Kalau kita guna nombor 2, kita memang ada V sebab V square over R kan. Tapi we don't have any
information about acceleration here. So we might as well exclude number 2 and use the first formula. F sama dengan mv kuasa 2 bahagi dengan R. So there will be few method here. Saya tak pasti awak nak guna method mana. Awak boleh rearrange formula and then substitute, or you can always juga boleh substitute dulu and then rearrange. Mana-manalah. Saya tengok pelajar saya lah banyak yang ganti dulu lepas tu rearrange. That will be tak ada masalah lah kalau nak buat yang mana-mana. Okay, saya tunjuk yang kalau awak rearrange dulu. Kalau awak rearrange nak cari V, so let's say you have V here, which is V square. Bawa R ni pergi atas, maka akan jadi F R. Okay, kemudian awak bahagikan dengan M. Alright, there is V square. Untuk awak hilangkan square, you will be square rooting. Kalau itu betul dia punya verb lah, square rooting. Square root kan kedua-dua belah. So awak ada square root dengan square, maka dia akan cancel off, tinggallah V. So untuk cari linear speed, you can always find the square root of FR divided by M. Kalau awak tak yakin dengan matematik awak tak tahu nak rearrange, awak takut salah, awak ganti dulu, lepas tu awak rearrange, no problem. Saya tunjuk yang ni je lah. Okay, V sama dengan a square root of force, which is 6480 darab dengan the radius 50 meter, pastikan dalam meter, divide by the betul ke ni? Salah. Darab dengan the speed, linear speed. Okay, linear speed berapa tadi? Apa pula linear speed? Betul lah, darab R. Subhanallah, apa aku merepek ni. 50 bahagi dengan mass 1000. Betul dah. Okay, tekan betul-betul yang dalam square root tu, lepas tu tekan square root. Awak akan dapat 18 meter per second. So once again, make sure your answer have a symbol, have a magnitude and a correct unit. Okay, siapa-siapa yang ganti dulu lepas tu rearrange, semak jawapan awak, pastikan dapat 18. Kalau lain, something wrong dengan matematik awak lah. Awak salah bahagi ke, salah darab ke, double check. Ataupun awak tak punca kuasa 2. Okay, that is for example 7. Let's move on to the next example, which is example 8. A bucket is tied to a string and spun in a horizontal circle with speed 20 meter per second. Oh, dia bagi speed dah. So this is your linear speed. Produce a tension 450 Newton. Sepatutnya Newton lah tu, ada unit kat situ kan. Okay. Calculate the tension in the string when the speed of bucket is 30 meter per second. Okay, ni dia bagi satu situasi mula-mula. Kita pusing dengan speed 20 meter per second. Lepas tu menghasilkan tension 450. So, kalau kita increase the speed to 30, apa jadi kepada tension? Itu maksud soalan dia lah. Alright. Dekat sini saya nak labelkan dulu nilai linear speed. So we have a linear speed 1 and linear speed 2. Okay, and we have 450 Newton here as our force number 1, the initial force. Okay, initial force. Alright, macam mana boleh dapat ataupun macam mana kita nak cari the tension in the string nombor 2? Kita nak cari F2 sama dengan apa?
Kita lukis situasinya dulu. Bucket. Bucket. Saya lukis bucket ni lah. Ni tengah dia. Ni tali dia. Okay, ini bucket. Okay, like so. Bucket tu, first, kita swing dengan linear speednya 20 meter per second. The speed. Linear speed, sorry. Linear speed. And it produce a tension. Kenapa boleh hasilkan tension? Okay, sebelum tu, Allahu Akbar. Ni mesti tak boleh padam kejap lagi ni. Padam tak? Dah agak dah, tak boleh padam. Sorry, itu terconteng . So, gerakan dia tu adalah gerakan membulat seperti berikut. Saya tukar color dulu. Ni gerakan dia, bulat ke atas ni. Okey, tu gerakan dia, swing dia lah, membulat ke atas. So, apabila bucket tu di swing, maka ia menghasilkan suatu centripetal force. Ini awak kena tahu. Dan arahnya adalah daripada objek kepada center of the rotation, macam tu. Okay, and this will produce a tension. Okay, ini akan menghasilkan tension yang nilainya seperti telah diberi dalam soalan, 450 Newton. So the tension is actually the value of the centripetal force involved here, F1 lah. Okay, so untuk speed 20 jadi 450. Kalau 30 apa jadi? So kita nak pakai formula mana? Kita nak pakai formula yang mana satu? Kita ada dua formula je kan? 50-50 lah. Awak nak pakai mana? The first one, awak nak pakai F sama dengan mv square bahagi dengan R, ke awak nak pakai A sama dengan V square bahagi R? Okay, it is obvious awak akan pakai the first one. Sebab apa saya cakap macam tu? Because you don't have any centripetal force involved in the second formula. Tak ada pun nilai F. Simbol F pun tak ada kat situ. So it is obvious awak akan pakai nombor 2. Okay, awak akan pakai nombor 2. Now, dalam nombor 2 ni ada nilai F. Okay, ada nilai F yang awak boleh cari. Okay, so macam mana cara kita nak buat ni? Macam mana cara kita nak buat? Okay, kita akan rearrange the formula. Bukan, kita akan equate the situation number 1 and situation number 2. Kita akan equate situation number 1 and situation number 2. Macam mana kita nak equate kan? Saya beritahu awak. Your final formula will be as such. Macam ni, F1 bahagi V1 dikuasa 2 kan, sama dengan F2 bahagi dengan V2 yang dikuasa 2 kan. Okay, macam mana awak nak tinggalkan jawapan sampai dapat macam ni? Jawapannya apa? Dalam pusingan tersebut, nilai, okay, saya tulis balik formula. Nilai apakah yang tidak akan berubah? Okay, untuk pusingan kali pertama dengan pusingan kali kedua ni, nilai apakah yang tidak akan berubah? Jawapannya adalah nilai mass. Tak ada kita pusing-pusing tiba-tiba mass of the bucket jadi kecil. Tak ada. And nilai radius. Nilai radius juga tidak berubah. Kita tak pusing dia. Mula-mula radius dia let's say 5. Lepas tu kita ubah jadi 10 ke, jadi 2 ke. Tak So nilai M dengan R sentiasa sama. So what if our M dengan R value always the same? So kita letak M dengan R ni di depan. Cuba kita letak M dengan R di depan, ataupun kita tinggalkan M over R ni di depan. Apa jadi? Maka kita dapat F bahagi dengan V kuasa 2. So nilai M bahagi R untuk kedua-dua kes adalah sentiasa sama. Maka kita dapat F1 bahagi V1 kuasa 2 sama dengan F2 bahagi
V kuasa 2 kuasa 2. Okay. Ni final our final formula. Kalau awak nak assume, awak boleh assume, tapi last kali awak akan cancel off juga, sebab nilai mass dengan nilai radius sentiasa sama. So kita punya final formula will be as such lah, macam tu lah. Okay, saya badan balik. Okay, itu penyelesaian dia. Sekejap. Okay, saya tulis balik formula. So F1 sama dengan V1 yang dikuasa 2 kan, sama dengan F2 bahagi dengan V2 yang dikuasa 2 kan. So force yang pertama tadi 450 bahagi dengan V1 20 yang dikuasa 2 kan. Okey, sama dengan F2 yang awak nak cari bahagi dengan V kuasa 2 30 kuasa 2. So dapatlah F2 awak berapa? Jalan kira dia 450 bahagi 20 kuasa 2. Okey, dapat 1.125 darab dengan 30 kuasa 2. Okey, dapatlah 1012.5. Sekali lagi, pastikan your centripetal force here ataupun mengikut soalan ni, ini adalah the tension adalah dalam unit Newton. Okay, pastikan dalam unit Newton. Right. So sebab apa awak nak belajar centripetal force ni? Dalam tajuk ni, tiba-tiba tajuk gravitation, belajar centripetal force. What for? Okay, tujuannya adalah cuba menghubungkaitkan bahawa semua objek yang mengelilingi bumi, contohnya kita ada satelit dan juga kita ada natural satellite iaitu bulan. Bulan dan juga satelit mengorbit pada satu orbit yang sama jarak dia. Sebab apa? Kerana menghasilkan suatu centripetal force yang bertindak ke arah pusat bumi. Nampak ni? This is the centripetal force towards the center of the Earth. So the satellite will be orbiting the Earth without any ataupun tanpa terkeluar daripada orbit ni. Dia sentiasa berada pada jarak yang sama dengan bumi. Okay, sebab dia menghasilkan suatu centripetal force. Dan centripetal force tu tadi bergantung kepada jisimnya, halaju linearnya dan juga nilai radiusnya untuk menghasilkan tu. Okay, so if you ever imagine macam mana kita boleh kira jisim bumi dengan jisim matahari, it is because kita gunakan derivation of formula. Kita tak pergi ambil bumi, letak atas penimbang, baca. Tak ada. It is all by calculation. So macam mana buat calculationnya? Okay, kita masukkan formula formula universal force dan kita equalskan dengan centripetal force, and we work out from there. Finally we'll get the formula of mass of Earth. So mass of Earth yang awak tengok dalam jalan kira dan video yang lepas tu, nilai dia adalah 5.972 darab 10 kuasa 24. Nilai ini bukan ditimbang, sebaliknya hasil daripada pengiraan formula. So kalau awak masukkan nilai R, nilai T yang dekat sini, awak akan dapat this value, the mass of the Earth. Itu insyaAllah menjawab persoalan awak lah. Macam mana kita tahu jisim bumi pula kan? Kalau jisim awak bolehlah timbang kan? And the same story goes for the mass of the sun. Kenapa kita dapat this value 1.989 darab 10 kuasa 30? It is because for the same reason. Kita dapat menggunakan formula. Sekali lagi kita equalkan gravitational force ataupun universal force dengan centripetal force, and we work out from there. We'll get this formula, and finally we'll get this value, the mass of the sun.
So that's it. Itu sahaja untuk video kali ni. Harap membantu. Tahniah untuk jawapan. Kalau jawapan awak betul, kalau jawapan awak salah, pastikan awak buat pembetulan. Apa-apa masalah, tanya dalam grup atau boleh tanya dekat IG. Itu sahaja. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.